Ya. Jadi Tommy Thomas, saya difahamkan telah mengeluarkan satu kenyataan. Saya kurang benda ni tersebar luas di media, cuma saya lupa adakah ianya dalam bentuk bertulis ataupun secara lisan. Saya kira bertulis di dalam buku dia. Sebenarnya dalam bentuk video. Video, okey. Dalam satu temu ramah yang dilakukan oleh penerbit laporan China Press. Yes. Okey, menurut Tommy Thomas, ya, dan tanpa menggunakan ayat-ayat spesifik yang digunakan oleh Tommy Thomas, gambaran yang diberi oleh Tommy Thomas ialah Tun pada ketika Tun menjadi Perdana Menteri kali pertama, ya, Tun rasa terancam dengan Anwar dan disebabkan itu telah menggunakan mahkamah, use the courts, ya, untuk mengenakan Anwar. Itu adalah mesej secara, nak kata langsung ke tidak langsung, yang diterima oleh kita. Ya. Jadi ada pihak yang secara betul telah mempersoalkan isu itu, seperti Najib Razak. Dia bertanya apakah maksud Tommy Thomas bila mengatakan menggunakan mahkamah. Jadi secara apakah penjelasan Tuan Hanif berhubung perkara ni? Silakan. Ya, terima kasih Saudara Regi. Memang betul ada satu kenyataan, secara khususnya pada 8 hari bulan Jun yang lalu, yang disebarkan melalui laporan yang kita boleh faham, iaitu dalam bahasa Inggerisnya, dalam FMT, yang memetik berita China Press. Dan apabila dilihat, saya terkejut. Dalam kenyataan tu mereka memetik Tommy Thomas mengatakan bahawa pada masa itu ada pihak-pihak tertentu beranggapan bahawa Anwar Ibrahim merupakan suatu threat to them, dan dia kemudian menambah, maka have used the court. Bila saya baca laporan tersebut, saya menghubungi pihak pemberita berkenaan untuk mengetahui ada atau tidak ungkapan itu secara lisan, dan saya telah pun dimaklumkan tentang video, dan saya mendengar sendiri video tersebut, dan video dalam publication China Press itu dengan jelas menggunakan ungkapan used the courts. Now, ada satu perkara yang amat penting yang kita perlu faham di sini. Kenapa itu saya juga telah membuat suatu kenyataan yang juga dilaporkan oleh FMT, di mana saya mengatakan bahawa ini adalah satu kenyataan yang betul-betul tidak bertanggungjawab oleh Tommy Thomas. Kenapa? Sebab kita kena faham, Tommy Thomas pernah pegang kerusi Peguam Negara untuk tempoh 21 bulan. Bukan 22, ya. Para penonton mungkin confused. 22 adalah Kerajaan Pakatan Harapan. Tapi Tommy Thomas masuk sebagai Peguam Negara lebih kurang 3 minggu selepas tu, pada 4 Jun. Dan dia berhenti pada 26 Februari 2020. So dalam 21 bulan, rakyat dah terima dia sebagai seorang bekas Peguam Negara. Kalau seorang bekas Peguam Negara membuat kenyataan dia wajib bertanggungjawab. Peguam Negara adalah seorang peguam yang menduduki kerusi yang menjaga dan memelihara konsep kedaulatan undang-undang. Itu yang kita percaya dan wajib percaya, sebab itulah tanggungjawab Peguam Negara. Di mana sekiranya ada apa-apa serangan secara langsung atau tidak langsung kepada sistem keadilan negara, sama ada dalam sistem perundangan di Pejabat Peguam Negara ataupun sistem kehakiman di mahkamah, menjadi tanggungjawab Peguam Negara untuk menyelesaikannya. So, seandainya seorang bekas Peguam Negara mengeluarkan kenyataan tidak bertanggungjawab seperti itu, ianya memberi anggapan kepada rakyat seolah-olah mahkamah boleh dipergunakan oleh sesiapa. Itu yang satu yang saya tidak boleh terima sebagai seorang pengamal undang-undang. Bagaimana Peguam Negara, bekas Peguam Negara, boleh keluarkan kenyataan tak bertanggungjawab. Yang keduanya dan lebih melucukan dan merisaukan adalah, kalau itu adalah kepercayaan Tommy Thomas bahawa pada tahun 1990-an apabila berlaku peristiwa yang berlaku kepada Anwar Ibrahim,
Dia, yakni Tommy Thomas, menganggap mahkamah telah digunakan oleh pihak dalam pucuk pimpinan kerajaan. Kenapakah bila beliau menjadi peguam negara selama 21 bulan, dia tidak melakukan apa-apa? Kenapakah dia gagal dalam melaksanakan tanggungjawab dia sebagai peguam negara pada masa itu? Sebelum itu, dia tiada kuasa, dia tiada mandat sebab dia bukan peguam negara. Selepas dia bersara, dia sudah hidang mandat atau letak jawatan, bukan bersara pun. Tapi 21 bulan tu dia pegang mandat. Apa yang tak betul, apa yang salah, jika betul ianya salah, maka perlu diambil tindakan. Sebab penyalahgunaan mahkamah adalah satu jenayah. Tidak kira siapa yang lakukan sekalipun, sama ada Perdana Menteri ataupun Jemaah Menteri. Kalau apa yang Tommy Thomas cakap itu dia anggap betul, soalan yang wajib dia jawab, yang telah kita cabar dan sehingga sekarang dia tak jawab adalah kenapa dia tidak melakukan apa-apa. Dia wajib pada masa itu meminta pihak berkuasa yang berada di bawahnya, pihak berkuasa yang membantu menyiasat untuk menghantar kertas siasatan ke pejabat beliau sebagai peguam negara. Dia patut meminta pihak berkuasa membuat suatu jawatan kuasa siasatan berkaitan perkara yang berlaku 20 tahun yang lalu. Dia wajib buat. Tapi kalau dia gagal buat, maka dia hilang hak moral. He has lost the moral right tentang perkara yang dicakap sekarang. Jadi walau apa sekalipun, inilah cacam marba sistem tadbir urus negara yang diperlihatkan oleh setiap pihak yang pernah memegang atau sedang memegang jawatan-jawatan penting negara. Amat menyedihkan. Bagaimanakah kita boleh ada pihak macam itu yang mengatakan dia adalah peguam negara 21 bulan tapi membuat kenyataan seolah-olah dia adalah budak tadika 21 bulan. Saya tidak boleh terima. Dan untuk dia keluarkan kenyataan yang boleh mencetuskan suatu ketidakyakinan kepada sistem mahkamah adalah benar-benar tidak bertanggungjawab. Totally, utterly irresponsible on the part of Tommy Thomas. Beliau wajib menjawab. Walhal, akhir sekali berkaitan isu ini, saudara lagi. Kalau kita rujuk balik dalam buku memoir Tommy Thomas, Justice in Wilderness, ada banyak perenggan, banyak bahagian dalam buku tersebut. Dia dengan jelas menyatakan Perdana Menteri ke-7, iaitu individu yang sama yang menjadi Perdana Menteri ke-4 pada masa Anwar Ibrahim, kononnya diambil tindakan. Tommy Thomas mengatakan dalam bukunya, Tun Dr. Mahathir membenarkan tidak mengganggu, tidak mencampuri urusan dia sebagai peguam negara. Kalau itu hakikatnya, dia sendiri dapat lihat semasa dia jadi peguam negara untuk 21 bulan bahawa Tun sebagai Perdana Menteri tidak mencampuri urusan peguam negara. Bagaimanakah dia masih memegang kepercayaan dangkal yang tidak berasas tentang keadaan semasa Tun menjadi PM4? Apatah lagi tanpa siasatan yang dia sendiri mempunyai kuasa untuk buka. Dan jika siasatan itu menunjukkan ada sedikit asas pun tentang penglibatan salah kerajaan pada masa itu atau Perdana Menteri pada masa itu dengan sistem mahkamah, dia sendiri yang boleh sign kertas pertuduhan. Kenapa dia tak buat? Adakah rakyat nak mendengar cakap-cakap angin, cakap-cakap karut daripada seorang bekas peguam negara yang bagi saya dengan kenyataan 8 Jun tersebut membuktikan dia sudah hilang kredibiliti untuk diterima sebagai seorang bekas peguam negara Malaysia. Itu sahaja yang saya boleh cakap. Ya, saya setuju.